Saya rasa kalau kita bersikap adil kepada isu bohong kepimpinan negara, setiap parti politik ni dia mempunyai satu ideologi ataupun survival ataupun daya tahan yang perlu diwujudkan bagi mengekalkan relevansi ataupun relevannya parti politik dalam sebuah pentadbiran sebuah negara. Dan apabila itu berlaku, maka setiap politik akan mempunyai cara-cara mereka sendiri. Sama ada PKR, sama ada DAP, sama ada MIC, MCA, PAS ataupun UMNO. Dan bagi Barisan Nasional sudah tentu ia dinaungi oleh UMNO, MIC dan MCA. Dan mereka juga mempunyai cara untuk meneruskan survival politics yang mereka lihat mungkin berupaya untuk mengekalkan kepentingan teras dominasi politik melalui Islam yang diperjuangkan oleh UMNO. Selama ini kerana UMNO parti memperjuangkan kemerdekaan. Dan dari sudut itu, sekiranya kita bercakap tentang pandangan masyarakat umum dengan pandangan orang ramai, dia akan ada satu bentuk perbezaan yang ketara. Kerana apabila kita bercakap tentang ahli parti, mereka akan melihat pada survival parti, kepentingan parti bersama dengan kepentingan negara. Masyarakat yang tidak bermain sama dengan ahli-ahli politik akan melihat kepentingan negara tanpa melihat pada falsafah politik dan ideologi politik. Dan ini merupakan satu teras yang perlu dipahami oleh masyarakat. Dan atas dasar itu berkemungkinan strategi-strategi yang dimainkan oleh Barisan Nasional adalah untuk membawa dua bentuk kepentingan itu untuk menjaga kepentingan dominasi politik Islam dan juga untuk menjaga survival politik mereka. Dan setakat ini ia terbukti berjaya membawa Barisan Nasional berada di dalam kerajaan. Sama ada ia dipersetujui oleh masyarakat ataupun tidak, itu jadi isu yang kedua. Kerana apa yang perlu dipahami oleh masyarakat, kerana perbezaan itu wujud. Perbezaan pandangan di kalangan pemimpin, perbezaan kalangan di kalangan masyarakat. Tetapi dalam keadaan situasi masyarakat sekarang lebih terbuka, lebih faham tentang politik, lebih bijak. Seperti mana Dr. Taufik kata, anak-anak muda melihat benda dia pakai perspektif. Bukan seperti kalau kita lihat bagi teori perang saraf ataupun dulu kita boleh mengacuan kepinggiran dengan media-media tradisional. Tetapi sebabkan keperbagaian maklumat itu dan saluran-saluran maklumat, mereka berpihak boleh menilai apakah baik ataupun atau tidak. Dan ini adalah perbezaan yang perlu wujud dalam mana-mana falsafah perjuangan parti politik negara. Dan atas keadaan itu, sudah tentu saya bersetuju kerana lihat strategi-strategi yang dimainkan oleh Barisan Nasional, berkemungkinan ia telah berjaya untuk membawa mereka kekal sebagai kerajaan atas falsafah-falsafah ataupun teras-teras tertentu. Dan sudah tentu kita mengharapkan antara perkara yang penting adalah untuk menjaga kepentingan politik dominasi melalui Islam. Kerana kita tahu sebagai sebuah parti yang diterajui oleh UMNO, elemen dominasi politik Islam itu masih lagi relevan dalam kepimpinan negara, dan itu juga mungkin membawa kepada isu bagaimana kemenangan parti PAS yang agak banyak kerusi pada kali ini, kerana mereka ada lagi sekumpulan sektor masyarakat yang masih merasakan perlu itu diperkekalkan. Ada pihak yang memilih Pakatan Harapan, ada pihak memilih PAP, ada pihak yang memilih MCA, MIC. Mungkin inilah satu keraian yang perlu kita lihat. Dan apabila wujudnya itu, maka gabungan-gabungan ini akan ditetapkan setelah berlakunya pilihan raya dan setelah ditubuhnya kerajaan. So pilihan raya dah lepas, kita kena menerima sebab sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, sebagai sebuah rakyat yang diberikan hak untuk mengundi, apabila berlakunya satu keputusan, maka kita kena meraihkan keputusan tersebut dan kita kena melupakan persengketaan. Dan ahli politik juga sama. Setelah mereka membentuk satu kerajaan perpaduan, setelah mereka membentuk satu jaringan, mereka juga harus memastikan mereka mengotakan janji dan memegang teras yang mereka perjuangkan. Dan tentu UMNO, Barisan Nasional akan memegang teras mereka seperti yang mereka janjikan. Dengan harapan ia benar. Dan tentu Pakatan Harapan membawa kepada kemenangan dan kelantikan Datuk Seri Ibrahim akan diharapkan akan mengotakan janji mereka. Dan ini yang kemahuan rakyat. Dan ini saya rasa inilah satu bentuk survival politik yang saya rasa setiap parti politik akan cuba selaya upaya untuk memastikan mereka kekal relevan dalam arus pentadbiran negara. Dan salah satu cara untuk kekal relevan adalah berada di dalam kerajaan ataupun menjadi pembangkang yang kuat. Jadi dengan 30 kerusi, setakat ini Barisan Nasional berada dalam kerajaan, dan sekiranya mereka berada di blok pembangkang, adakah mereka boleh menjadi satu kerajaan yang kuat? Jadi ini salah satu pembangkang yang kuat. Jadi ini salah satu faktor yang perlu difahami, kerana perbezaan politik itu akan wujud. Kita tidak tahu apa akan berlaku dalam PRU16. Kawan boleh menjadi lawan boleh menjadi kawan. Tetapi asas yang saya kata, kena ikat ahli-ahli politik ni.